السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, kita dapat meneruskan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kekuatan untuk kita mengenali kebenaran dan kita dapat mengikutinya. Kita akan sambung membaca kisah berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa yang berlaku di antara mereka dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun perkara yang mereka dengar dan mereka ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tajuk kita pada malam ini ialah berhubung dengan kisah yang terjadi berkaitan dengan peristiwa Ummu Habibah. Ummu Habibah. Dia banyak poin malam ni kita boleh ambil ni. Daripada Zainab, anak kepada Abi Salamah. Kata Zainab, anak kepada Abu Salamah. Dia kata, dakhaltu ala ummi Habibata. Dia kata aku masuk bertemu dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ni siapa dia? Isteri Nabi lah. Siapa kenal Ummu Habibah? Ummu Habibah ni siapa dia? Nama sebenar dia siapa dia? Ini kena kenal lah. Nak mengundi ni. Ramlah. Ummu Habibah ni nama betul dia Ramlah bin pula lah. Ramlah binti, dia nak siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni siapa dia? Raja Mekah lah. Kalau kita nak letak kedudukan dia itu, Abu Sufyan ialah pembesar utama Mekah yang menentang habis-habisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengar kan? Ada 3 tekong yang paling jahat, kepala besar orang-orang Mekah. Abu Lahab, yang kita kenal lah, yang kita selalu dengar. Abu Jahal, Abu Sufyan lah. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Abu Sufyan ni nama dia Sakhar. Dia ni Abu Sufyan ni akhirnya dia masuk Islam. Dia adalah sahabat Nabi
Walaupun pada awalnya dia kepala pembesar yang menentang Nabi, dia masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Dalam sebahagian riwayat kata dia masuk pada peristiwa pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Ada sebahagian yang kata dia masuk awal, tapi kita nak ceritanya Abu Sufyan ni siapa dia? Pak mentua Nabi. Ni kena ingat ni, Abu Sufyan dia adalah bapa mertua Nabi, kerana Nabi kahwin dengan anak dia, Ummu Habibah. Ummu Habibah ni nama sebenar dia Ramlah. Ingat tak? Ramlah. Jadi Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah ni dia ada anak nama apa? Ramlah ni ada anak nama apa? Habibah lah. Pasal Ummu Mak Habibah, Mak Habibah. Nampak gaya saya kena terus mengajak lah. Duk berayan juga nak bertanding. Tu yang lewat saat ni mula dia kata lekat. Betul tak lekat? Tak lekat penerah main masjid. Kau lekat tak pergi dengar penamaan lah. Jadi Ramlah ni dia ada anak nama Habibah. Jadi kita panggil dia Ummu Habibah. Habibah ni bukan anak dengan Nabi. Pasal Nabi tak ada anak kecuali dengan siapa? Khadijah. Nabi tak ada anak dengan Ummu Salamah, Nabi tak ada anak dengan Aisyah, Nabi tak ada anak dengan Saudah, Nabi tak ada anak, semua isteri Nabi, Zainab binti Jahsh, semua tak ada anak. Nabi hanya dapat anak daripada Khadijah. Yang lain tu siapa dia? Anak tiri ya. Okey. Ni tuan-tuan kena ingat, banyak ni saya nak bagi nak cerita ni. Ummu Habibah dia telah kahwin dengan satu orang lelaki nama Ubaidullah. Ubaidullah binti pula. Ubaidullah bin Jahsh. Dia menikah dengan Ubaidullah, dia dapat anak nama Habibah. Ingat? Okey. Pasal dia sebut nama Ummu Habibah tu, saya nak cerita Ummu Habibah tu. Apabila Ummu Habibah Ramlah ni, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa an abiha, Allah redha dia dan ayah dia. Ayah dia siapa dia? Abu Sufyan. Jadi apabila ummuna, mak kita Ramlah bintu Abu Sufyan, dia telah kahwin laki dia yang first Ubaidullah, oleh kerana dia anak pemimpin Quraisy, dia tak masuk parti pak dia. Dia masuk Islam. Dia tak, tuan-tuan kena, okey, pak dia pun kita kenal, dia pun kita kenal. Mak dia siapa dia? Mak kepada, bini kepada Abu Sufyan, mak kepada Ramlah, Ummu Habibah, Ummuna, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Siapa dia mak Ramlah, mak Ummu Habibah ni? Bisa dengar Hindun. Hindun yang mana? Hindun yang apa? Hindun yang Hindun yang masyhur pada peperangan Uhud, dikatakan dia telah makan hati, jantung Hamzah. Hindun tu lah. Tetapi riwayat, okey, saya nak sebut ni kerana
benda ni popular. Riwayat yang kata Hindun mak kepada, kalau maksudnya Hindun ni, kalau Abu Sufyan bapa mertua, Hindun apa dia? Mak mertua Nabi ya. Hindun ni dia adalah isteri Abu Sufyan, dan laki bini ni sama naik lawan Nabi sebelum mereka masuk Islam. Riwayat yang masyhur yang selalu dicerita bila kita sebut Hindun, dia orang yang telah arah supaya hamba dia Wahsy ni pi bunuh Hamzah, lepas tu belah dada Hamzah, makan jantung ni. Riwayat ini riwayat yang dibawa oleh Ibn Ishaq, tetapi riwayat ini palsu. Cerita ini masyhur, tetapi riwayat ini ditolak. Cerita kata Hindun makan jantung hati Hamzah ni tak sahih. Tapi saya sebut ni pasal apa? Artinya tuan-tuan kenal lah dia. Yang sebut Hindun mana? Hindun yang makan jantung Hamzah. Kalau cerita ni pun, Hindun mana? Hindun tu yang jual laksam tu. Itu Hindun kita. Hindun. Okey, dia mak siapa? Dia mak Ummu Habibah. Okey. Ummu Habibah ni, tuan-tuan kena ingat mak dia siapa, pak dia siapa. Dan dia ni adalah dua beradik dengan siapa? Siapa dia yang tuan-tuan kenal yang bin Abu Sufyan juga? Yang terkenal tak kenal? Dia adalah adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni siapa dia? Yang berperang dengan Ali. Muawiyah bin Abi. Jadi maksudnya keluarga Abu Sufyan ni keluarga orang bangsawan, keluarga tokoh Arab. Sebab itu tuan-tuan, setelah wafat Rasulullah, ini kita sebut politik sikit. Setelah wafat Rasulullah, naik siapa? Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, Umar. Lepas Umar, Osman. Lepas Osman, Ali. Lepas Ali kita ada kerajaan apa? Bani Umayyah ni kerajaan, kita ada kerajaan Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian pergi kepada kerajaan-kerajaan yang lain sampai akhirnya Turki Uthmaniyah. Bani Umayyah yang tuan-tuan baca itu, dia berasal daripada keturunan Muawiyah Bani Abi Sufyan ya. Tuan-tuan nampak? Dia sebut apa? Keluarga orang politik. Sebab itu Bani Umayyah ni besar tau. Tu yang tuan-tuan dengar tak? Khalifah Umar Abdul Aziz tu Bani mana? Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ni dia mari daripada Muawiyah bin Abi Sufyan tu. Sebab apa mereka ini menjadi, tahu tak Bani Umayyah ni artinya dia, Muawiyah bin Abi Sufyan bila dia mati anak dia jadi raja, lepas dia mati anak dia dinasti, monarki. Sistem beraja dalam Islam, sistem lepas pak mati naik tabal anak, lepas anak dapat kepada anak. Sistem itu dalam Islam sebelum itu tak ada. Dimulakan, diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sistem absolute monarch dia panggil, raja berkuasa mutlak. Kemudian jatuh kerajaan Bani Umayyah ni, naik Bani Abbasiyah. Ini semua kerajaan Islam, dinasti pemerintahan Islam. Okey, tak apalah, sehinggalah sekarang ni mari kepada pilihan raya. Tak ada dah kerajaan Bani-Bani ni. Kan? Okey. Baik. Sekarang ni tuan-tuan, balik pada tajuk Ummu Habibah. Ummu Habibah ni dia telah kahwin dengan Ubaidullah binti Jahsh. Mereka ini apabila masuk Islam, Abu Sufyan tak masuk Islam, mereka telah disuruh oleh Nabi untuk berhijrah ke
Ke mana? Ke Habsyah. Ini saya nak cerita macam mana dia boleh menikah dengan Nabi. Apabila orang Islam ditekan, orang Islam ditindas, orang Islam dizalimi, sebahagian umat Islam berpindah ke Habsyah, Utopia. Yang pindah pergi ke Habsyah antaranya siapa dia? Ummu Habibah. Masa tu dia tak kahwin lagi dengan Nabi. Dia pergi dengan suami dia Ubaidullah binti Jahsh. Okey. Kalau siapa yang rajin sikit baca sejarah, dia akan tahu suami apa dia ni, Ummu Habibah Ubaidullah ni ada kontroversi yang besar. Ada satu kontroversi yang sangat panas. Okey. Dikatakan yang ni ulama berbeza pendapat ni. Dikatakan Ubaidullah ni bila dia pergi ke Habsyah kerajaan apa? PN ke PH? Tuan-tuan kalau tanya lagu tu cepat sikit. Ke pejuang ah? Kristian. Kerajaan Habasyah adalah kerajaan Kristian. Dikatakan Ubaidullah ni telah pergi ke Habsyah, dia telah murtad. Dia pergi masuk Kristian. Di mana? Kan? Di Habsyah. Kemudian dia mati dalam agama Kristian. Tapi sebahagian ulama bantah cerita Ubaidullah masuk Kristian, mula Islam, pi ke Habsyah, dia tengok orang Kristian, dia masuk Kristian. Depa kata cerita ni tak betul, tak benar. Dia tetap Islam. Jadi suami dia ni kontroversi. Ada yang kata convert Kristian, mati Kristian, Nasrani. Ada yang kata sampai kesudah dia Islam. Benda ni tak sepakat. Jadi kalau tuan-tuan orang tanya siapakah suami kepada isteri Nabi yang masuk Kristian, mati sebagai Kristian semua ni? Ummu Habibah. Okey, baik. Setelah suami dia mati, tuan-tuan tahu tak? Dia menjadi ibu tunggal di Habsyah. Keluarga tak ada, suami mati, dan dikatakan dia mengandung Habibah itu dalam perjalanan pergi ke Habsyah, beranak di sana. Sangat berat ujian dia. Nabi telah tulis surat kepada Najasyi, suruh minta Ummu Habibah terima lamaran dia untuk menjadi isteri Nabi. Dalam 9 orang isteri Nabi, kalau orang buat teka-teki, siapakah yang berkahwin jarak jauh? Masa tu tak ada online. Nabi duduk di Mekah. Ummu Habibah duduk di mana? Di Habasyah. Menikah jarak jauh. Jadi bila kita baca istimewanya isteri-isteri Nabi ni, Zainab, dia special tahu mana? Apa special Zainab? Dia telah dikahwinkan oleh Allah. Allah yang suruh. Zainab bini siapa? Zaid. Bercerai. Allah perintah Nabi suruh kahwin dengan Zainab. Kemuliaan Zainab ialah dia dikahwinkan di atas titah perintah Allah. Pasal apa? Pasal orang Arab kata, kalau kita nak menikah dengan menantu tak boleh, dengan bini anak angkat pun tak boleh. Maksudnya menantu angkat ni dia macam menantu Kediri. Jadi Tuhan nak buang kepercayaan karut khurafat tak betul ni, amalan jahiliah ni. Nabi suruh pergi menikah dengan bini anak angkat. Nah, habaq kata anak angkat bukan macam hukum anak.
Kalau saya berkenan dengan menantu saya, boleh saya pergi menikah dengan dia? Ikut geram menantu ni. Boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau anak angkat, saya ada bela anak angkat, dia bawa balik sama bini. Jumpa tang mana ni? Segok elok. Tapi dengan hang tak apa nak padan. Lepas tu dia pergi bercerai. Boleh tak saya nak menikah dengan menantu kepada anak angkat saya? Yang mana saya tak boleh buat kepada bekas apa? Isteri, anak. Tuan-tuan nampak tak? Nabi bukan kahwin kerana sembrono macam orang duk tuduh kata bini anak angkat dia pun dia. Lepas tu tuan-tuan tahu dah orang tulis apa? Orang tulis Nabi lah punca supaya Zaid bercerai pasal dia memang nak kepada Zainab. Nampak? Pasal tu kita kena belajar betul-betul tuan-tuan. Pasal apa? Kita takut lah duk baca macam-macam, kita kata dalam sejarah bahaya. Bahaya. Dia. Tu kena dengar daripada sumber yang sahih. Baik. Tak mana tadi? Okey, suami dia Ubaidullah kontroversi sama ada mati Kristian ke mati. Ni kita bukan baca hadis lagi tau. Kita baru kenal Ummu Habibah ni. Pasal sebut tadi dakhaltu ala Ummi Habibah. Saya sedang memperkenalkan kepada tuan-tuan Ummu Habibah. Lepas kita kenal Ummu Habibah, baru kita baca cerita apa. Nanti dulu. Kadang-kadang tak kenal orang, pi baca cerita dia tak syok. Dia kena kenal watak, baru kita boleh tahu cerita tu. Okey. Jadi Ummu Habibah ni menjadi ibu tunggal. Dan pahala menolong ibu tunggal ni besar. Nabi kata as-sa'i ila armalah, orang yang bersegera membantu ibu tunggal, mereka ini pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. As-sa'i ilal armalah, siapa yang pergi tolong ibu tunggal. Armalah ni janda. Kal mujahid, mujahid ni orang pergi jihad, bukan mujahid Yusuf Rawah. Kal mujahid, seperti mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Sebab itu di kalangan apa dia ni, isteri-isteri sahabat yang suami mereka pergi perang meninggal, mereka dikahwini oleh sahabat-sahabat lain. Maksudnya macam kita kawan dua, kita pergi perang, dia tu mati, bini dia kita akan kahwin, anak-anak yatim kita akan belah. Itu biasa di kalangan umat Islam. Dan tuan-tuan, Ummu Habibah ni hebat ke tak? Pergi mana Abang Usuk jadi calon dengar? Nama dia lekat? Oh, lingkup. Tajuk ni bagus kenapa? Sasata Ummu Habibah ni. Ummu Habibah ni tuan-tuan bisa dengar apa dia punya hebat dia dalam Bukhari cerita. Ni saya cerita ni orang perempuan ambil iktibar. Orang lelaki-lelaki tak payah duduk dengar, tak apa. Orang perempuan ambil iktibar. Ummu Habibah ni Ummu Habibah ni tuan-tuan bukan sebarangan manusia, dia ni hebat. Dia telah tawar adik dia kepada Nabi untuk jadi madu dia. Bisa dengar? Tak, kami tak bisa dengar. Okey, saya nak pergi dengar. Okey. Dia telah offer, bukan tak boleh ke kita pergi menikah dua beradik bagi jadi madu? Betul tak boleh, tapi dia tak tahu. Tapi tengok jawapan dia. Apabila Nabi kahwin dengan dia, dia jadi isteri Nabi, dia telah tawar, offer Nabi suruh kahwin pula dengan adik dia. Ni dalam riwayat Bukhari. Bila Nabi tanya pasal apa Ummu Habibah? Okey tuan-tuan, kalaulah ada satu orang perempuan, isteri, dia pergi tawar suami dia ni, agak-agak pasal apa? Ya.
Inilah jawapan Ummu Habibah. Apabila Nabi tanya, apa sebab hang nak suruh aku kahwin dengan adik hang? Dia offer adik dia, suruh kahwin. Dia suruh Nabi kahwin. Kerana dia kata, aku ingin berkongsi kebaikan dengan adik saudara. Aku ingin saudaraku memperolehi kebaikan yang ada pada diri engkau. Macam Bang Ki kata tadi ni, betul. Artinya apa? Satu orang wanita kalau dia beriman, suami dia bagus, dia tengok perempuan, dia tahu kata bagus, dia tentu nak orang apa dia? Orang juga menumpang kebagusan dan kesalehan suami dia. Tapi yang kita nak share dengan orang ni hak lagu mana? Hak kita tak mau. Dia kata dia kawan baik. Kita tahu suami kita bagus apa semua. Kalau kita nak, tuan-tuan, kita nak kempen ke orang, kita nak kempen hak tak bagus ke hak bagus? Tuan-tuan jawablah. Soal nak suruh lelaki tuan-tuan menikah tu soal lain. Tapi saya nak tanya, kita nak jual barang ke orang, nak kempen barang ke orang, nak suruh orang ambil sesuatu benda, kita akan kempen suruh jual benda yang baik. Kita pergi satu tempat ada kedai sedap, kita balik serta kat kawan kita, hang kena pergi kedai tu sedap. Makasihlah, aku teringat kan hang, aku makan-makan sedap, aku teringat kan hang, aku nak ingat nak balik serta kat hang, supaya hang pun boleh rasa sama sedap kedai ni. Kita pergi tak mana-mana berjalan cantik pulau apa ni, kita balik serta kat kawan kita, kita share. Ni, hang kena mai tahun ni, tempat dia murah, cantik, elok, air elok, bersih apa semua. Aku mai, aku teringat kan, aku nak hang pun rasa sama. Inilah juga yang berlaku kepada Ummu Habibah. Dia nak isteri dia, adik dia menumpang kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suami kita bagus, suami kita baik, sepatutnya kita kongsi suami kita dengan orang lain. Kita ditabang, carilah mana-mana perempuan, kahwinlah. Pasal abang ni bagus. Macam mana abang jaga saya percaya abang boleh jaga orang perempuan lain. Abang ni saya tak takut, tak bimbang. Kalau abang nak suruh sign pukul 3 pun saya sign. Tapi kalau yang kita tak bagi ni, kalau laki kita tak bagus, kita takut dia buat naya kat perempuan tu, lagu dia buat naya kat kita. Tuan-tuan faham tak? Abang saya tak bagi abang kahwin ni bukan pasal saya ni tamak ke dengki ke apa. Biar saya merana dengan panggil abang seorang sudahlah. Orang lain tak payahlah. Merana betul lah. Tuan faham lah ni? Dia kata ustaz mai lewat pun tak apa, tajuk bagus. Semua kat tak orang ni. Baik. So kita sambung balik lah cerita. Okey. Itu sedikit selingan bagusnya Ummu Habibah. Balik lagi, seorang tengok kanan, seorang tengok kiri. Okey, so kita sambung. Apa dia kata? Tang mana lagi tadi? Tang dia masuk pergi kepada Ummu Habibah. Dia kata hina tufiya abuha Abu Sufyan bin Harb. Dia telah Zainab ni, dia telah pergi jumpa Ummu Habibah masa tu kematian Abu Sufyan, bapa kepada Ummu Habibah. Tuan-tuan, Abu Sufyan ni Allahu Akbar. Walaupun pada awalnya dia lawan Islam, tapi di hujung-hujung usia dia pertahan Islam. Dia perang membela Islam. Buta mata dia sebelah kerana jaga agama ni. Jadi kadang-kadang manusia mula dia tak berapa cantik, mula dia honak, tapi hujung dia bagus. Tuhan ambil kira yang hujung ni.
Sebab itu banyak di kalangan sahabat mereka ni asalnya penentang Islam, lawan Islam. Tapi di hujung-hujung mereka masuk Islam, dapat hidayah, bela Islam. Mereka disebut dengan apa? Sekarang kita sebut Abu Sufyan, kita kena sebut hujung nama dia radhiyallahu anhu. Allah redha dia. Dan tuan-tuan jangan lupa, masa perang Uhud Abu Sufyan belum masuk Islam ni. Dia lawan Nabi. Khalid pun sama. Tapi semua ni lah kita sebut radhiyallahu an. Nampak tuan? Baik. Sambung balik. So dia kata apa? Ketika itu Abu Ha yang ni bapa dia lah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni telah meninggal. Fada'at Ummu Habibata bitibin fihi sufrah khaluqan atau ghairuh fadahanat minhu jariyatan thumma massat. Apa yang menariknya, Ummu Habibah ni telah minta minyak wangi untuk sapu di badan dia. Agak-agak pasal apa? Tengok dia kata apa? Dia kata, wallahi ma li bittib min hajah. Aku ni bukan nak pakai sangat minyak wangi ni. Ummu Habibah kata, aku ni bukan nak pakai sangat minyak wangi ni. Tapi dia kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 layalin illa ala zawj 4 ashhurin wa 10. Aku ni kalau ikut-ikut tak maulah pakai minyak wangi ni. Bukan nak pakai sangat minyak wangi ni, tapi aku telah mendengar, sami'tu, aku telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yahillu limra'atin, tidak halal mana-mana orang perempuan berkabung lebih daripada tiga hari. Artinya bapa dia mati, dia hanya berkabung berapa hari? 3 hari. 3 hari, lepas daripada 3 hari dia tak boleh berkabung lah. Ni saya nak sebut sekali lagi tentang isu ihdad, isu berkabung ni. Maksudnya kalau kita mati pak, mati anak, mati adik-beradik selain daripada suami, kita berkabung, kita menangis, kita bersedih selama 3 hari saja. Lepas tu tak boleh dah. Kita kena back to normal. Jadi dalam tempoh apa? Okey. Berkabung ni apa dia? Ihdad ni apa dia? Ihdad ni, yang tuan-tuan dengar, kalau laki mati 4 bulan 10 hari. Orang lain berapa hari? Selain daripada laki, selain daripada suami kita berapa hari? 3 hari lah. Lepas itu Nabi bila pergi kepada keluarga Abu Ja'far, Nabi kata, lepas pada hari ni hampa jangan teriak lah. Maksudnya hari keempat stop. Hampa nak teriak dekat 3 hari lah. Okey, tuan-tuan bisa dengar tak? Mati laki dalam iddah kan 4 bulan 10 hari. Apa dia yang tuan-tuan faham dengan maksud iddah tu? Berkabung, ihdad. Berkabung 4 bulan 10 hari tu apa yang kita faham? Yang pertama, dia tak boleh keluar daripada rumah suami dia yang mereka hidup. Tak boleh. Tak boleh pergi rumah anak, tak boleh pergi rumah kak, tak boleh pergi rumah tu. Nak pergi rumah tu imam siapa pula? Tak boleh. Tuan-tuan tolong, saya duk nampak benda ni masih dipandang ringan.
Hatta di kalangan fuqaha, mana-mana isteri yang kematian suami, dia tidak boleh mengiringi jenazah suaminya keluar daripada rumah. Hatta pergi ke masjid tak boleh, pergi ke kubur tak boleh. Dia hanya hantar takat pintu rumah ya. Apatah lagi kalau laki dia mati dalam iddah ni. Dia tak boleh pergi bilik gerakan. Dia tak boleh pergi apa ni? Dia tak boleh pergi. Dia kata yang abang pergi mati celah ni buat apalah. Mengundi 5 tahun sekali. Nak mati mana boleh tu? Tuan-tuan kena ingat, tolong pesan pada mana-mana kawan-kawan perempuan tuan-tuan yang laki dia mati, hang tak boleh keluar pergi mana? Hang kena duduk di rumah laki hang. Aku takut. Aku duduk rasa macam dia duduk ada. Tak boleh. Dalam Musannaf Abdul Razzaq, isteri-isteri wanita yang meninggal dalam peperangan Uhud, depa jumpa Nabi, depa minta nak tidur rumah orang lain, depa takut. Depa pi habaq dekat Nabi, suami depa ni banyak mati dalam perang Uhud. Depa pi habaq dekat Nabi, depa takut nak duduk rumah laki depa. Depa minta izin nak pi tidur rumah orang lain. Nabi tak benarkan. Tak boleh. Tapi orang kita bukan isu ni ya. Dah laki dia mati, dia celapak. Pi nak buat. Dia kata nak buat latih, buka balik lah. Pi tu Riz. Tak boleh. Kecuali Nabi benarkan untuk apa? Nabi benarkan dalam sebahagian riwayat siang keluar pi rumah anak ke apa ke, atau keluar pi bersembang dengan jiran, takut sat lagi 4 bulan 10 hari tak keluar rumah. Hari tu kita PKP pun sebahagiannya bercakap dengan Dindin dah. Pahabak Dindin, makan dah lagi. Jadi kalau dia keluar takat bercakap dengan jiran dia, atau siang dia, tapi malam dia balik bilena rumah laki dia. Dia hendaklah menjalani iddah itu di rumah suami dia. Ini sebagaimana yang disebut oleh sebahagian fuqaha berdasarkan hadis-hadis yang ada. Dia kata kaya takut panggil anak mai duduk rumah dia. Kita duk habang kata ihdat yang pertama, rumah dia tak boleh keluar rumah. Yang kedua dia, kecuali dia keluar rumah untuk apa? Darurat. Dia keluar rumah pergi mana? Pergi hospital. Ataupun sebahagian yang kerja, mana boleh cuti sampai 4 bulan 10 hari. Lain pada tu dia boleh keluar. Sebab apa? Ada di kalangan wanita-wanita pada zaman Nabi, mereka pergi ke kebun. Itu maksudnya mereka keluar pergi kerja. Jadi kita bolehlah. Cuma tuan-tuan, wallahu ta'ala a'lam, mereka tanya ni isu wanita yang jadi calon ni, laki dia mati. Macam mana tuan? Lepas dia menang lah. Itu dia. Yang pertama, di kalangan para ulama, mereka berbeza pendapat tentang isteri yang jadi calon. Pasal ini isu apa? Isu baru. Tak ada lah lagi zaman Nabi Rasulullah, saya ni bertanding dun, laki mati, bolehkah saya keluar kempen 2 minggu, SPR bagi 2 minggu? Rasulullah kata nak buat macam mana? Ada SPR buat lagu tu? Ada tak zaman Nabi? Tak ada. Jadi isu ni isu baru. Yang ada pada zaman Nabi keluar atas urusan yang mendesak. Ulama berbeza pendapat. Kempen ni adakah kita boleh masukkan dia dalam kes yang berat tadi? Kita beri laluan kepada azan. Nanti kita bagi perbincangan di kalangan para fuqaha. Azan.
Okey. So isu kalau ada orang tanya tentang keluar daripada rumah ni, kita kena kategorikan keluar yang mendesak. Yang tu boleh. Pergi haji, pergi umrah, ziarah orang mati, pergi tengok orang sakit, makan kenduri, apa lagi? Reunion sekolah. Yang ni semua tak boleh. Pi rombongan meminang, pi rombongan nu, rombongan ni, semua tak boleh. Erti kata, dia kena duduk sengap-sengap dalam rumah tu 4 bulan 10 hari. Habis sangat, dia keluar pergi bersembang. Ada tu pun dalam keadaan selamat daripada fitnah. Kalau tuan-tuan ikut benda ni, insya-Allah selamat daripada fitnah. Sebab apa orang perempuan rajin duk tanya, pasal apa kami kena duduk dalam keadaan macam ni? Okey tuan-tuan, yang pertama, tuan-tuan tahu apa sejarah iddah ni? Ihdat berkabung ni. Pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab bila mana isteri dia, suami mati, dia akan kurung bini tadi ni dalam bilik gelap. Dia akan buat satu rumah, bangsai, pondok, dia pergi kurung dalam tu. Dia bubuh baju buruk, pakai buruk-buruk, dia pergi bubuh dalam rumah tu. Agak-agak lama mana? Jahiliah lu, setahun. Maknanya kalau lelaki dia mati 2018, 2019 tu, setahun baru kelih muka dia. Tu pun kalau hidup. Sebab itu Islam telah buang ni. Zalim pada perempuan ni, pergi duk kurung dia pasal apa? Setengah agama. Bukan setakat kurung, dia bakar terus bini tu dengan laki-laki tu. Laki mati, dia bakar laki dengan bini-bini dia bakar. Sati dia panggil, bukan sate, sati. Kalau sate bakar daging tu. Sati. British hapuskan. British telah hapuskan amalan ni. Tuan-tuan tahu kan di mana? Baik. Okey. Demikian, sebab itu bila Islam buang jahiliah ni. Antaranya kita dah sebut banyak kali dah. Orang perempuan kalau dia haid, depa nanti akan kurung dia. Lepas tu bubuh apa di badan dia apa semua ni, kira kuarantin macam kena penyakit Covid tu. Sedangkan Islam, wanita haid ni, dia cuma tak boleh sembahyang, tak boleh tawaf, tak boleh bersetubuh. Yang lain semua dia boleh. Masak boleh. Pasal itu Nabi Aisyah kata, dia telah bersama dengan isterinya, bergurau senda, dan segala-gala yang perlu dia buat bersama dengan isteri dia, kecuali dia berhubungan badan tak buat. Nak habaq kata apa? Bukan nak habaq kata nak cerita seks, tapi nak habaq kata wanita apabila haid mereka seperti wanita lain. Marilah kok hujung-hujung tu orang haid tak boleh kerak kuku, orang haid tak boleh kerak rambut. Amboi, dia tambah lebih. Haid kalau kerak kuku ni jadi kuku haid, nanti esok kita mangkit di padang mahsyar. Ini semua tak ada nas. Wanita haid tak boleh sembahyang, tak boleh tawaf, tak boleh bersama dengan suami. Lain daripada tu memasak, buat kerja, berzikir apa semua, boleh. Seminggu beli kedai, apa sebab? Tak boleh masak. Sat lagi saya yang haid ni pegang, dia pi darah tu pi kotor habis. Ini bukan masalah hukum, masalah penyegahan. Boleh. Okey. Islam
Buang. Okey. Tujuan depa kata kami kena tunggu 4 bulan 10 hari lepas laki kami mati, 4 bulan 10 hari baru kami boleh menikah. Pasal apa orang laki-laki kalau isteri dia mati dia tak gaduh tunggu? Saya nak habaq lah, laki-laki ni tak dan bini dia mati. Tuan-tuan, sambunglah. Dia berkata pasal apa kami kalau laki mati 4 bulan 10 hari. Tapi orang laki-laki suami kalau isteri mati tak dan apa-apa dia menikah dah. Dia yang kata laki-laki ni agama benarkan, bukan masalah isteri mati. Isteri dia duk hidup pun dia boleh tambah kalau nak jawab dalam mah pun takut. Duduk. Kan? Tadan bukan tuan-tuan buat tuan-tuan jawab ya. Lagi bini dia kata amboi orang tanya bab lain umur Habibah nama apa tak kenal orang tanya bab lelaki menikah apa jawab dia takut tu kan. Nah habaknya benda ni agama buat untuk jaga orang perempuan. Nombor satu, kalau orang perempuan dia mati suami, dia memang kena tunggu 4 bulan 10 hari. Isu yang pertama maruah dia. Orang laki-laki kalau dia kahwin benda biasa. Pasal itu Quran kata apa? Untuk lelaki yang masuk syurga diberikan kepada mereka hurun 'ain, bidadari. Quran cerita laki-laki disediakan bidadari, tapi Quran tak sebut orang perempuan dapat lelaki. Ada disediakan bagi wanita lelaki. Kita dengan anak lelaki kita akan sembang, abang nak menikah dengan siapa abang? Abang nak cari isteri macam mana abang? Tajuk tu normal, tapi kita malu lah kalau kita nak sembang. Anak kita perempuan dia malu, dia nak sembang bab-bab lelaki ni dia malu. Allah ra'i tabiat orang perempuan. Abang belajar rajin-rajin, nanti ayah cari bagi kang bini. Itu tak ada masalah, normal. Tapi kita tak katalah benda tu kat anak perempuan kita. Kakak mengaji elok-elok, nanti ayah cari jantan bagi kang. Kita dengar anak kita pun kata awak pok aku ni ketum ke apa ni kan. Benda tu dia jadi macam apa, tak ada aib, benar aib lah, tak ada kan. Bayangkan, tuan-tuan boleh bayangkan satu orang isteri mati, suami menikah, masyarakat tak rasa benda tu pelik, it's normal. Tapi bayangkan kalau tak ada hukum ihdad ni dari sudut maruah ni, katakanlah satu orang tu haji mati, hajah tu menikah tu esok, apa masyarakat akan kata? Tengok dia pergi kenduri, tak ada ni, tak ada berkabung ni, tak ada. Dia buat, kita marin pergi rumah dia, pergi tengok Pak Haji dia mati. Lepas tu esoknya kita jumpa dia dengan Pak Haji baru, pergi makan kenduri. Hang main dengan siapa? Ni laki aku. Kita bubuh nasi tadi terus mengkelas tak makan. Tak lalu. Orang akan jadi rasa apa punya dahsyat tak dan agama dia jaga muruah orang perempuan. Sebab itu dia tak benarkan kahwin. Supaya tak nampak, orang tak kata lelaki gelojoh, tapi benda tu orang nampak perempuan gelojoh. Pasal itu wanita, bila orang tanya dekat Nabi, Nabi kata wanita ini apa, bila kita nak kahwinkan dia, kita kena izin dia. Sahabat tanya dekat Nabi, macam mana kita nak tahu orang perempuan izin? Macam mana kita nak tahu orang perempuan? Kita tanya anak kita, kakak nak kahwin tak? Dia tak akan jawabnya, wanita dia tak akan jawab. Sebab benda tu bagi dia satu benda yang memalu, yang dia segan lah. Pasal tu Nabi kata as-sumt. La, dia balik mahabak. Hidayah. Gina. Awak agak dia menantu bapa, anak bapa.
Dulu zaman Nabi, sahabat tanya Nabi, macam mana kita nak tahu anak kita setuju kalau kita nak kahwinkan dia? Nabi kata as-sumt, diam. Sebab itu ada kaedah as-sukut alamatur ridha. Diam tanda setuju, tanda redha. Kalau kita tanya, ada orang masuk minta kakak nak tak? Dia pun senyap, lari masuk bilik. Kita tanya kat bini kita, macam mana dia tak jawab? Dia maulah tu yang dia malu tu. Itu maksud Nabi tu. Dia tak jawab, mak dia jawab. Elok sangatlah abang weh, nampak pun orang ada kereta pun besar tu. Yang ni bukan anak dara, mak dara tu yang jawab. Selalunya penasihat Kasim Petelon ni lah yang lobi kuat ni. Calon tak kata apa, yang pelobi ni. Okey. Baik. Yang kedua, apa tujuan ihdad berkabung ni? Tujuan dia untuk membersihkan rahim daripada benih suami lama. Bayangkan tuan-tuan, suami kita dia menikah, lepas tu dia mati, kita tak ada berkabung ni terus boleh kahwin, lekat. Dia akan jadi keliru, penin, cacah merebah. Benih siapa? Nak bin dengan siapa? Dia kata benih saya. Pasal apa? Pasal saya laki baru dia. Tapi mengikut usia kandungan ni dah berapa minggu ni, awak baru kahwin berapa hari. Boleh jadi yang mati. Nak tanya yang mati macam mana? So tuan-tuan nampak? Ini soal apa? Soal nasab. Jadi kalau 4 bulan 10 hari rahim tu dah bersih, bila dia kahwin baru tak ada pertikaian nasab. Nampak agama dia bukan nak penaya, dia bukan buat tu saja nak bagi naya perempuan, tak, dia ada sebab. Dapat? Okey. Dalam tempoh berkabung tadi, ihdad, wanita tak boleh keluar daripada rumah. Wanita tidak boleh memakai pakaian yang cantik, pakaian yang bercorak, pakaian yang berhias. Ada manik-manik, ada manik koran, ada apa lagi, batu permata, tak boleh. Jadi masa 4 bulan 10 hari semua kena pakai baju hitam. Baju hitam, baju kelabu. Bila orang tengok pun, orang nampak kata dia tu bersedih. Ini pakai dengan bunga raya, bunga ni. Keluar duk juris pokok bunga. Tok Imam 6 kali duk pusing. Kok rumah dia apa? Saya apa? Kan? Mayang 5 waktu kan, dia 6 waktu. Jadi dia tak boleh, dia kena pakai. Tengok, Nabi kata apa? Nabi kata wala talbasu thawban masbura illa thawba asbin. Dia tak boleh pakai pakaian yang bercorak, berhias, tak boleh. Jadi semua pakaian yang segak-segak tu simpan 4 bulan 10 hari, kunci dalam mari, pakai hak yang color kelabu asap, color hitam, color yang tak elok ni. Tu yang pertama. Jadi kalau dia jadi calon pun dia kena pakai hak tak elok. Biar orang tengok awak calon kita tak elok, pasal dia berkabung. Okey. Yang kedua, dia tak boleh bersolek. Boh mulut merah, boh celak. Tak boleh. Dia kena nampak. Artinya apa? Artinya orang perempuan ni bolehlah bersolek. Sebab dia hanya tak boleh bersolek bila dalam berkabung. Tapi dia bersolek untuk laki dia lah, maksudnya. Dia bersolek tu untuk siapa? Untuk laki dia. Jadi bila laki dia mati, dia tak bersolek lah. Lepas habis 4 bulan 10 hari, boleh laki baru bersolek lah pula. Faham ke tak? Dia kata kalau lepas 4 bulan 10 hari tak boleh laki lagi. Boleh tak nak bersolek? Boleh lah. Pasal apa? Pasal nak bagi nampak menarik, nak tarik orang. Bagus Ustaz. Kan? Okey. Tahu mana tadi? Tuan-tuan jangan main-main tau.
Ada satu orang perempuan mai jumpa Nabi. Anak dia mati laki. Sakit mata. Dia pergi tanya Nabi, boleh tak nak buh celak pasal anak dia sakit mata? Nabi kata, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia dalam tempoh berkabur. Pasal celak ni perhiasan. Nampak? Tu berat tu. Jadi tak boleh pasal celak. Ini dah lah keluar rumah. Kita habaq keluar pergi kerja, balik. Saya ustaz, suami mati, saya kena pergi kerja. Siapa nak bela anak saya? Okey, boleh. Pergi kerja, balik. Pakai pakaian yang tak elok, pakai hitam. Habaq kat cikgu sekolah, saya tak boleh pakai, saya kena pakai baju hitam, cikgu besar. Buh minyak wangi tak boleh, bersolek pun tak boleh. Saya risau. Sekali ikut ada mana-mana cikgu berkenan kat saya. Faham tak? Ini dia keluar pergi kerja, bersolek. Orang Kelantan kata berjanguk. Tak boleh. Jadi kita yang main mengaji ni kena tegur. Dia kata, hang beda. Hang laki mati tak boleh ni. Lah hadis kata tak boleh pakai macam ni. Hang duk bersiap-siap ni. Aku kalau tak boleh buh make-up ni aku rasa lemah, aku rasa macam tak selesa. Tak boleh, ni hukum. Hukum. Kita bukan peraturan jaib ni. Ini hukum, kena ikut. Siapa yang langgar berdosa. Baik. Yang kedua dia tak boleh balik. Wala ta. Yang ni yang bekik dengan kita punya cerita Ummu Habibah ni. Wala tamassu tiban. Dia tak boleh pakai wangi-wangian. Ramai orang perempuan tanya, boleh tak kami nak pakai minyak wangi ni? Kalau ikut hadis ni boleh. Boleh tak kami nak pakai, orang perempuan ni nak pakai minyak wangi? Pada pandangan saya, wanita ni kalau kita tengok pada nas, dia boleh pakai minyak wangi sekadar untuk mengangkat bau yang kurang enak. Artinya dia boleh pakai lah. Dia boleh pakai sikit-sikit. Sebab kita tak nafikan wanita ni dia ada bau. Bukan kita wanita, lelaki pun bau siapa tu. Yalah. So kita buh minyak wangi ni tujuannya untuk mengangkat bau. Nabi pernah halau balik orang perempuan yang main masjid pakai minyak wangi. Dan Nabi sifatkan, ni Nabi sifatkan wanita yang pakai minyak wangi yang mari bersolek ni zaniyah, seperti wanita yang tak baik ya. So kalau dia nak pakai pun dia pakai sikit-sikit untuk bila orang keluar orang tak bau. Talang kering mana ni? Glamour masam, orang tak cakap macam tu. Dia kata, hang bau glamour masam. Glamour masam. Apa abang tak ada bau? Bau badan dia tu. Dia buh sikit lah. Pasal apa, Nabi tak sukalah bau yang tak elok. So boleh buh sikit. Tapi kalau dalam keadaan dia iddah, dia tak boleh buh minyak wangi. Tapi okey. Ada orang tanya pula, boleh tak dalam iddah mandi buh shampoo, pakai sabun? Yang tu bukan minyak wangi. Yang tu pembersih badan. Yang ni yang sebelum nak keluar tu. Tahu tak? Yang tu tak boleh. Kalau laki tak mati, boleh. Kan? Tapi kita pun pelik juga. Bila dia nak keluar, tapi bila laki dia duduk di rumah, dia tak spray pula. Patutnya dia spray masa dia nak pergi duduk dekat laki dia. Masa laki dia balik, laki dia dengar kereta balik dia sini. So bila laki dia balik, itu yang boleh pahala. Yang tu yang dapat pahala, yang tu yang dapat barakah. Betul tak? Lelaki dia balik, hang goreng perkasam kan ni? Dak abang tak goreng perkasam? Betul ke hang tak goreng perkasam ni? Siapa goreng perkasam ni? Tak mandi ke sebelah? Duduk je kelawak tu. Faham tak? Lelaki dia kata, kelawak di gua kelam pun keluar malam, hang kelawak keluar siang malam.
laki dia lah kata. Baik. So dia tak boleh apa lagi? Illa idza tahurat. Kecuali Nabi kata apa? Kecuali apabila dia bersih, dia suci daripada haid. Dulu ni bila kita suci daripada haid, kita akan bubuh sikit minyak wangi, kita akan letak pada alat sulit kita untuk hilang bau busuk. Yang tu boleh buh. Yang tu boleh buh walaupun dalam tempoh berkabung. So tuan-tuan hadirin mukminin, Ummu Habibah tadi dia pakai minyak wangi tu bukan pasal dia nak pakai sangat, tapi dia nak habaq kata tak boleh kita berkabung atau bersedih atau buat macam laki mati pada selain suami. Nampak tak? Maksud dia kata tu, aku nak pakai ni, nak habaq kata macam ni hukum dia. Pasal tu kalau kita tengok orang bersedih, tak lalu makan, serabai, peribahasa kita apa dia? Laki mati. Hang ni aku tengok macam laki mati. Betul lah tu. Pasal laki mati dia tak ceria, serabai, tak elok, bau busuk, tak bercampur dengan orang. Kan? Masa laki dia hidup, tak. Bila laki dia mati, wangi pula. Yang ni yang terbalik. Okey. So dapat itulah cerita kita berkaitan dengan Ummu Habibah dan apa yang berlaku kepada dia, dan dia cerita benda tu dia dengar daripada Nabi. So lepas daripada 3 hari bapa dia Abu Sufyan mati, dia pun pakailah minyak wangi, nak habaq kata putus habis tempoh 3 hari. Tapi kalau suami meninggal, yang tu 4 bulan 10 hari duduk di dalam iddah ihdad berkabung, yang mana ada pantang larang yang dia kena follow. Dapat tuan-tuan? Itulah cerita kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi daripada sejarah Ummu Habibah, riwayat hidup dia, kemudian cerita dia dengar hadis daripada Nabi, dia pakai minyak wangi dan sebagainya, membolehkan kita mendapat ilmu dan menjadi suatu panduan bila benda tu berlaku pada diri kita, suami kita mati ke, ataupun anak kita laki dia mati ke, siapa-siapa kawan kita, kita boleh ajak mereka macam mana agama atur. Nampak? Itu manfaat dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.